Topik yang kedua, kita belajar pasal hakikat insan. Okey, dalam subtopik ni kita akan bincang ataupun kita akan discuss pasal apakah hakikat insan dan apakah sifat insan secara lebih menyeluruh. Okey, so dalam subtopik ni kita akan discuss daripada aspek yang berbeza, iaitu dari sudut Islam, dari sudut agama lain dan juga dari sudut sains. Yang pertama sekali kita akan membincangkan hakikat kejadian insan dari sudut agama Islam. Okay, so manusia terdiri daripada 3 komponen yang menyusun kehidupannya, iaitu jasad, akal dan roh. Ataupun basically kita akan cakap kita terdiri daripada bahagian fizikal dan bahagian spiritual, iaitu biologi dan juga roh. Okay, so kalau kita nak tahu kejadian insan menurut Islam ni, kita akan tengok Al-Quran, baru kita jumpa apakah itu insan ataupun kejadian insan daripada ajaran Islam. Okay, so dalam Al-Quran telah menyebut Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Jadi ni kita semua ni adalah Nabi Adam. Therefore kita semua sebenarnya bersaudara. Okay, so dalam surah Al-Baqarah juga telah menyebut bahawa Allah telah berfirman kepada malaikat bahawa Allah mahu menciptakan khalifah di muka bumi. Okay, so khalifah itu merujuk kepada kita manusia. Okay, so khalifah ni adalah representative untuk memakmurkan muka bumi ini. Okay, so kemudian kita akan tengok pula apakah dia proses penciptaan manusia seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nutfah, iaitu segumpal air mani, okey, segumpal air. Kemudian menjadi alaqah, iaitu segumpal darah. Seterusnya mudghah, segumpal daging. Kemudian izam, diciptakan tulang. Kemudian laham ni adalah daging. Okey, so daging ni yang balut tulang tadi. Dan last sekali adalah nafkhur ruh dan laham. Nafkhur ruh ni bermaksud ditiupkan roh. Okey, kemudian kita jadilah daging seperti baby. Okey, telah terciptalah baby. Okey. Kemudian menurut sains pula, so Islam teori sains ni tidak bercanggah dengan Islam. So it support each other. Okey. So ada sperma lelaki, kemudian ovum perempuan, kemudian menjadi zygote, embrio, fetus dan bayi. Okay, so semua benda ni boleh disamakan ataupun disahihkan dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Okay, so semua ni adalah dari sudut biologi ataupun fizikal, macam kita sebut tadi, fizikal atau biologi. But at the same time kita juga ada bahagian spiritual ataupun rohani. Okay, so peranan kita sebagai khalifah di muka bumi adalah menggunakan kelebihan fizikal kita untuk to feed our spiritual ataupun rohani juga. Terusnya kita tengok apakah matlamat penciptaan insan dari sudut agama yang berbeza. Yang pertama dari sudut pandang Islam, iaitu kita manusia sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. So manusia sebagai hamba Allah dan khalifah disebut dalam surah Az-Zariyat dan juga surah Al-Baqarah. Ya, dalam Islam ni ada 2 prinsip yang kita pentingkan dalam hidup, iaitu kita perlu menjaga hubungan sesama manusia dan juga hubungan kepada Allah. Okay, yang pertama kita tengok hubungan kita dengan Allah, iaitu peranan kita sebagai hamba Allah. Apa yang kita patut buat? Yang pertama adalah mematuhi segala perintah Allah. Yang kedua, tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian beribadat hanya kepada Allah. Seterusnya adalah peranan khalifah, iaitu untuk menjaga hubungan kita sesama makhluk ataupun amanah kita di bumi. Yang pertama adalah memakmurkan muka bumi, okay, to ensure justice, keadilan misalnya, dan menjaga alam sekitar contohnya. Menjaga agama, masyarakat dan negara. Seterusnya amar ma'ruf nahi munkar. Okay, amar ma'ruf nahi munkar ni is dari Al-Quran, yang bermaksud kita perlu mengajak ke arah kebaikan, amar ma'ruf, dan nahi munkar maksudnya menjauhi keburukan. Seterusnya adalah matlamat penciptaan insan menurut agama yang lain. Misalnya yang pertama dari sudut agama Kristian, tujuan penciptaan manusia mengikut agama Kristian adalah manusia perlu memenuhi bumi dan mengelola seluruh alam ciptaannya. Okay, so dalam agama Kristian, penganut agama Kristian mempercayai bahawa Jesus ni diturunkan untuk menebus dosa umat manusia yang seluruhnya. Okay, so dalam ajaran Kristian percaya bahawa setiap manusia ada dosa yang di-inherit, turun-temurun daripada Adam dan Hawa. Okay, bila Adam dan Hawa di syurga dan mereka makan the forbidden fruit before they were sent to earth. Okay, so that is the original sin in Christianity. Okay, jadinya bila dah diturunkan ke muka bumi, mereka percaya bahawa
umat manusia ni perlu mengelola alam ciptaan dengan keadaan yang baik. Seterusnya adalah agama Hindu untuk mencapai moksha. Okay, apa itu moksha? Iaitu bermaksud pelepasan, iaitu baik dan buruknya amal perbuatan akan melahirkan sebuah kehidupan baru yang berulang. Okay, so dekat sini dicakap macam kita bincang tadi, iaitu tentang kitaran kehidupan. Okay, so sama ada seseorang tu baik atau buruknya sekarang ni akan menentukan hidupnya di masa akan datang. Okay, so contohnya kalau di masa lalu, dalam hidup yang lepas, kita telah melakukan perkara-perkara yang baik. So therefore dalam hidup ni kita akan dilahirkan dengan keadaan yang lebih baik. Contohnya jadi manusia dalam social status yang tinggi misalnya. Okay, so dalam moksha ni mereka percaya life is a cycle. Manusia akan terus hidup dan hidup, incarnation kita panggil. Tapi akan sampai satu masa kalau seseorang tu dah melakukan ultimate kebaikan, dia akan mencapai moksha. Moksha ni maksudnya breaking from the cycle of rebirth. Okay, to break from the cycle, dia akan mencapai sesuatu yang dipanggil moksha. Moksha adalah kepercayaan mereka, which is union with God. Mereka akan bersatu dengan Tuhan mereka. Itulah moksha. So their ultimate aim dalam hidup adalah untuk berbuat baik supaya dapat break the cycle of rebirth and then capai moksha. Okay, seterusnya agama Buddha ataupun Buddhism. So macam saya cakap tadi, Hindu dengan Buddha ni almost sama prinsip dia. Okay, so tujuan penciptaan manusia adalah untuk mencapai nirvana. Okay, sama juga macam tadi. The reason why they live adalah diorang akan cuba berbuat baik dalam setiap hidup, supaya setiap kali hidup dalam setiap kehidupan yang baru, mereka akan dapat a better state of life. But then ultimately, selepas mereka dah habis berbuat baik secara habis-habisan, mereka akan mencapai nirvana, which is they can break from the cycle of life. Okay, that is nirvana bagi Buddha. Okay, so contoh kebaikan yang diorang perlu buat dalam dunia adalah seperti cuba mencapai kebahagiaan, iaitu menghapuskan kebencian, nafsu dan lain-lain. Okay, so agama Buddha ni diorang tak cakap sangat tentang perkara-perkara gaib. Okay, so basically their religion is more about the philosophy of morality, like what they should or should not do in life. Diorang fokuskan tentang moral values. Okay, seterusnya sama juga Confucianism pun sama. Okay, diorang menekankan tentang moral values. So Confucianism, sebab tu ada yang cakap Confucianism is not very much like a religion, but rather it is like a guideline ataupun falsafah untuk guide social life manusia. Okay, untuk mencapai tahap manusia yang sempurna dan teragung. Okay, so bagi agama Confucianism ni, agama di China, okay, diorang menggalakkan sifat kasih sayang ataupun bebas daripada penipuan, penyelewengan maksudnya. Sesama macam Buddhism, mereka juga menekankan tentang moral value. Jadinya matlamat tertinggi dalam hidup dia adalah untuk menjadi peribadi, mendapatkan peribadi yang paling mulia, iaitu kelakuan yang baik contohnya. Okay, so mereka menekankan adab dalam hidup.